Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Amirul Abrar. Kepada korang yang dah subscribe channel aku nak ucapkan thank you so much. Dan jangan berhenti support aku supaya aku lebih bersemangat untuk buat video-video dan konten-konten yang menarik. So hari ni bukan aku nak buat video prank, bukan aku nak buat video reaction, bukan aku nak buat video drama. So hari ni aku nak buat video satu cerita yang agak seram yang berlaku di asrama di Sabah. So cerita ini berlaku pada tahun 1997, yang mana ada satu asrama ni di Sabah. Peraturannya sangat ketat, wardennya sangat garang. So pelajar-pelajarnya memang sangat-sangat mengikut peraturan. So pada satu hari, nak jadikan cerita, pada hari Jumaat, semua pelajar-pelajar di asrama ini dibenarkan pulang ke rumah. So pelajar-pelajar dibenarkan pulang ke rumah dengan syarat selepas solat Jumaat. So warden dia announcement, okey, semua pelajar boleh pulang ke asrama selepas solat Jumaat di masjid. Okey, sekarang ni ada 3 orang pelajar yang terlibat. Yang pertama Badrul, yang kedua Saiful dan yang ketiga Ahmad. So seorang yang mula dulu ni, Badrul, yang malas pergi solat Jumaat. Sebab apa? Dia cakap, okey, aku malas nak pergi solat Jumaat sebab lepas Jumaat aku boleh balik. Aku semua pelajar boleh balik. So buat apa aku nak pergi solat Jumaat? Aku penat, aku nak siap-siap nak kemas baju. So dia cakap macam tu. So Saiful dengan Ahmad ni pun dengar apa yang dia cakap. So Badrul ni pun ajak Saiful dengan Ahmad ni join sekali ponteng solat Jumaat. So Saiful dengan Ahmad ni mula-mula dia tak nak pergi tau. Dia tak nak ikut Badrul. Lama-lama Badrul tu ajak. So Saiful dengan Ahmad pun termakan hasutan Badrul. So Saiful dengan Ahmad pun angguk. Apa yang Badrul cakap semua dia angguk. Dan tiba-tiba 3 orang ni pun decide untuk tidak pergi solat Jumaat pada hari itu sebelum dia pulang ke rumah. So bila pukul 12.45, semua pelajar dikehendaki kosongkan asrama, kosongkan tempat kediaman dia tinggal itu untuk pergi ke masjid. So warden dia pun dah mengarahkan semua pelajar pergi ke masjid. Tetapi Badrul ni seorang yang agak keras sikit, dia tak nak pergi solat Jumaat. So Saiful dengan Ahmad ni pun dia rasa takut. Sebab apa? Dia tidak pernah ponteng solat Jumaat dan dia tidak pernah melanggar peraturan asrama. Sebab apa? Memang peraturan asrama sangat ketat. Kalau dikenakan hukuman, memang beratlah pelajar tu dikenakan. So Saiful dengan Ahmad ni decide tak nak ikut Badrul. Dia cakap, tak apalah, aku tak boleh go ikut Badrul ni. Aku rasa nak pergi masjid. Aku tak nak ponteng, nanti kalau kita kantoi memang susah lah kita nak jawab apa kan. Kalau warden jumpa kita dekat asrama macam mana. So Badrul dengar je Saiful dengan Ahmad cakap macam tu. Badrul cakap, okey, tak apa, kalau korang dua nak pergi masjid, pergilah, aku nak duduk kat asrama. Masa tu siang hari guys, siang hari lah kan, 12.45. So Saiful dengan Ahmad ni cakap, okey, tak apalah, kau duduklah seorang-seorang dekat asrama, aku dengan Ahmad nak pergi dekat masjid. So Badrul ada tinggalkan pesanan sebelum 2 orang ini pergi ke masjid. Badrul cakap, okey Saiful, Ahmad, sebelum kau nak pergi masjid tu, kau tolong kuncikan aku dalam sebuah loker. Sebab apa? Sebab dia tak nak bagi warden nampak dia. Dia tak nak bagi dia terkantoi tak pergi solat Jumaat. So dia suruh kawan dia untuk kunci dia dalam sebuah loker dalam dorm. Sebab apa? Memang kalau kunci dari luar, so memang warden takkan perasan ada orang dalam loker. So Ahmad dengan Saiful ni pun, okey, tak apa, kunci kau dalam loker, kau duduk, nanti aku pulang dari solat Jumaat, aku akan buka balik loker tu dan kau keluar. Macam tu. So bila Ahmad dengan Saiful ni pergi kunci Badrul dari luar, so okey lah kan, ikut arahan Badrul tadi kan. So bila 2 orang ni pergi dekat masjid nak jadikan cerita, ibu bapa ketika itu dah ada dekat masjid, dah tunggu anak-anak untuk pulang. So Saiful dengan Ahmad memang excited lah nak balik. Bila mak ayah dah datang dan kita ni lama dah tak balik rumah, so mak ayah datang, memang kita rasa nak balik sangat-sangat. So bila macam tu, 2 orang ni tak perasan guys. 2 orang ni tak ingat yang mana dia pernah kunci Badrul sebelum solat Jumaat. So dalam kepala dia orang, dalam minda dia orang, dia dah set, aku nak balik lepas Jumaat, nak balik, nak kemas baju, nak balik. So
memang dia tidak ingat langsung yang dia pernah kunci Badrul dalam loker. So lepas solat Jumaat selesai, dia balik dekat asrama. Dua-dua orang ni tak ingat langsung dia kunci Badrul dekat dalam loker. Badrul ketika itu dia tidur dalam loker. Memang dia penat, dia akan tidur. So Saiful dengan Ahmad ni lepas solat Jumaat, dia balik asrama, dia terus kemas baju, dia masukkan baju dalam beg, lepas tu dia galas, dia terus balik. Dia memang tak ingat langsung dekat Badrul yang duduk dalam loker. So ketika itu, minggu itu, semua pelajar wajib pulang ke rumah. Tidak ada seorang pun yang tinggal di asrama. Ini arahan daripada warden. Disebabkan dua orang itu tidak buka loker yang Badrul duduk dalam tu, masa cuti asrama tu agak lama, hampir 3 minggu Badrul duduk dalam loker tu seorang-seorang. Memang tak ada orang perasan. Warden tidak tahu. Warden dah balik, semua orang tak ada dekat asrama. Badrul seorang je. Setelah 3 minggu, mak Badrul ni call warden, tanya, "Hello, saya mak Badrul. Kenapa dia tak pulang-pulang Dah 3 minggu cuti, kenapa dia tak pulang-pulang? Ke tak cuti lagi?" So bila warden dengar macam tu, warden bagi tahu dekat ibu dia yang asrama sudah cuti 3 minggu. So 3 minggu pelajar memang dah tak ada dekat asrama. Bila warden dah cakap macam tu, mak Badrul pun buat report polis. Kemanakah anak dia? 3 minggu tak pulang guys. Sedangkan Badrul masih ada dalam loker. Nak jadikan cerita, bila warden tak tahu di manakah Badrul, di manakah seorang pelajar yang nama Badrul, warden ni pun cari dekat asrama. Lepas 3 minggu guys, warden tu masuk dekat asrama, warden tu cari dekat semua dorm, tak ada langsung pelajar. Tak ada. Sebab apa? Memang tak ada. Badrul mana ada dalam dorm? Badrul ada dalam loker. Tetapi kenapa Badrul tak bising? Badrul senyap. Kenapa Badrul tidak ketuk je loker? Sebab Badrul dah meninggal. Badrul dah tak ada, tetapi jasad dia masih ada dalam loker. Kenapa dia orang tahu Badrul dalam loker? Sebab warden telefon kawan-kawan dia. Warden tanya kawan-kawan dia, antaranya yang terlibat adalah Saiful dengan Ahmad. So bila warden tu call Saiful dengan Ahmad, dua orang tu baru perasan, aduh, aku ada kunci di dalam loker lah dulu. Masa tu dia baru perasan guys, lepas 3 minggu. Lepas tu bila buka je loker, jasad Badrul dah tak macam orang. Daging dia semua lusuh. Tak makan 3 minggu guys, tak bernyawa 3 minggu. Apa jadinya? Masa tu jasad Badrul dah tak macam manusia. Badrul dah disahkan meninggal dunia sebab lemas, sebab tak makan dalam masa 3 minggu. Tak ada orang dekat asrama, dia seorang je. So Badrul dah, masa tu dah tak ada dah. Tetapi yang jadi isunya adalah selepas kes Badrul ni, setiap malam pada pukul 12 malam, loker itu akan bergegar. Seolah-olah ada orang ketuk di dalam. Tetapi bila pelajar-pelajar buka dalam loker itu, tak ada orang. Tetapi bila tutup, ambil masa sekejap, gang, masih berbunyi. Bila buka tak ada orang. Sampai sekarang loker itu masih berbunyi bila tiba pukul 12 malam. Kejadian ini berlaku setelah Badrul disahkan meninggal dunia. So korang renung-renungkanlah. Ini adalah kisah benar yang aku dapat daripada sebuah website yang mana kisah ini masih relevan dan masih popular di kalangan sekolah-sekolah dekat Sabah khususnya. Aku tak ingat sekolah mana, tapi ini masih berlaku. So, aku harap korang janganlah lakukan perkara-perkara sebegini. Contoh, kawan korang suruh korang kunci dia dalam loker, dalam bilik, tapi korang macam tak ambil endah, ambil mudah perkara ni. So, korang kena berhati-hati supaya kita semua berada dalam jagaan, semua kita berada dalam kebaikan. So, itu sahaja kisah
seram aku, iaitu kisah seram asrama yang berlaku di Malaysia. Ada banyak lagi sebenarnya kisah seram, nanti aku akan cerita kat korang semua. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel ni dan jangan lupa like, comment and share. So thank you guys yang dah subscribe channel aku. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.